Kali lagi saya terpaksa menjawab fitnah-fitnah bombastik daripada Raja Ketum Manchester United, iaitu Raja Petra Kamarudin. Amat memalukan kerabat diraja ni. Saudara, hari ini kita nampak Raja Petra sudah semakin dahsyat, saudara, sanggup melacurkan dirinya menjadi blogger pemfitnah Perikatan Nasional yang paling kuat menipu. Yang saya pelik ni, saudara, hari ni dia mengatakan dia dah menang 10-0 dengan mengatakan apa yang saya cakap dulu dia tipu. Hakikatnya dia kata semua yang dia cakap betul. Dan hari ni dia ulas satu persatu, dia mereka cerita, dia mereka perkataan-perkataan yang saya tak pernah cakap. Dan kebodohan Raja Petra ni, tuan-tuan, melampau sangat. Sebagai seorang yang sepatutnya ada otak sikit, kita pun tak tahu tiba-tiba macam mana dia begitu bebal sangat, saudara. Dia tak sedar bahawa apa yang dia kata terhadap saya ni, orang yang mengikuti saya selama hari ni, mereka boleh semak balik apa yang saya cakap. Kerana apa yang saya cakap, tuan-tuan, ada dalam Facebook, ada dalam YouTube, ada dalam TikTok, dan orang boleh tengok sama ada apa yang dituduh oleh Raja Petra saya kata tu betul ataupun tidak. Semua ada bukti. Kalaupun betul lah saya punya Facebook pernah kena delete 3 kali, tuan-tuan. Saya punya YouTube pun pernah kena delete 1 kali. Saya punya Instagram pun ini dah masuk Instagram yang ketiga. Tetapi, tuan-tuan, ramai orang lain yang download saya punya ucapan kerana saya menghalalkan mereka untuk cetak semula, untuk re-upload ke dalam media sosial mereka, supaya mereka boleh memperjelaskan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya kesianlah tengok kalau ia pun mendapat ganjaran yang lumayan daripada Perikatan Nasional, tapi janganlah sampai melacurkan diri, mengeluarkan cerita-cerita yang orang boleh nampak terang-terang bahawa kamu ni memang penipu, pembongak. First sekali nak tanya tu, dia ada cakap, Raja Petra kata Datuk menipu buat aku janji BN, Datuk. Boleh jelaskan tak? Okey, ini saya nak beritahu, tuan-tuan. Bila keluar aku janji palsu, bila keluar aku janji palsu yang mengatakan bahawa macam-macam lah dituduh di dalam aku janji tu, yang menggunakan letterhead UMNO. Memang saya kata aku janji tu palsu, tak benar. Sebab itu bukan aku janji yang sebenarnya. Ini kena faham. Aku janji yang sebenar ni, tuan-tuan, yang saya upload dalam saya punya Facebook page, yang nama tu, yang tular tu, sebab nama kebetulan Datuk Seri Ismail Sabri punya aku janji yang dia sign, yang itu yang original. Yang itu yang original, tuan-tuan. Tidak ada logo UMNO, sebab Dewan ni semua bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi macam mana pula pakai logo UMNO? Macam mana pula Wee Ka Siong, macam mana pula Wee Jack Sing, macam mana pula Vic Naswaran, Sarabanan, semua tiba-tiba menandatangani aku janji menggunakan letterhead UMNO. Kan penipu tu, tuan-tuan. Ini pertama. Yang kedua, tentang gambar yang dia tularkan. Dia tularkan satu gambar, tuan-tuan. Mana pula gambar ni? Okey. Dia tularkan gambar ni, saudara. Dia cakap dalam sini, dia kata the BN candidates for GE15 have to sign as this, giving Zahid Hamidi the mandate and sole discretion to form the government. Okey, ini gambar yang dia tularkan. Jadi jawapan saya, tuan-tuan, saya tidak menafikan ini fitnah Raja Petra ni. Ini jawapan saya, saudara. Boleh, tuan-tuan boleh tengok.
Ini jawapan saya. Okey. Dan saya keluarkan aku janji PAS. Apa yang saya tulis? Raja Petra ni lupa dia ahli PAS ke? Dia pertikai bila BN minta calon MP kita berbai'ah setia kepada parti selepas berlakunya pengkhianatan PRU 14. Apapun, UMNO tak sampailah berbai'ah sampai jatuh talak 3 jika engkar macam PAS buat. Dan saya keluarkanlah contoh aku janji PAS ni, tuan-tuan. Ini di mana dalam aku janji PAS ini, PAS mengatakan, saudara, ahli-ahli wakil rakyat dia kalau lompat parti, tinggalkan PAS, masuk parti lain, keluar daripada PAS, mereka ini secara automatik jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Bukan seorang isteri. Sebab dia hari memang ramai isteri. Jadi dia ada perkataan isteri dan isteri-isteri. Tuan-tuan. Jadi saya tak pernah pun kata bahawa aku janji itu tak wujud seperti mana yang Raja Petra fitnah saya ni, tuan-tuan. Tak pernah, tak betul, tuan-tuan. Pertama, saya kata SD palsu yang logo UMNO tu adalah palsu. Itu saya kata. SD yang original, saya dah keluarkan contohnya yang ditandatangani oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan-tuan boleh baca dalam saya punya Facebook. Dan yang kedua, saya tak pun kata gambar yang tadi tu, seorang daripada calon Barisan Nasional menandatangani watika depan Datuk Zahid ni. Saya tak kata benda ni tak berlaku. Tidak. Saya cakap, Raja Petra lupa ke dia ni PAS lagi teruk. Kita setakat minta dia orang ni aku janji tak lompat parti. Tetapi tuan-tuan, PAS kalau lompat parti, tuan-tuan, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Itu yang saya cakap. Jadi tuan-tuan, nampak tak penipunya Raja Petra ni? Okey, soalan lagi. Dia kata fikir katalah dia kata Datuk cakap Datuk Seri Najib akan bebas minggu selepas PRU. Bila masa pula saya cakap Datuk Seri Najib akan bebas minggu selepas pilihan raya? Ini lagi satu penipuan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan yang mengikuti Raja Pembongak ni, Raja Pembohong ni, tuan-tuan minta dia keluarkan bukti. Bila saya cakap seminggu selepas pilihan raya Datuk Najib akan dibebaskan. Saudara, kalau saya cakap macam tu, nampak bahawa BN ni akan salah guna kuasa. Tidak. Yang saya cakap, kalau kita memerintah, kalau lepas pilihan raya kita berjaya membentuk kerajaan dan kita memerintah, kita akan pastikan bahawa kita akan betulkan institusi-institusi asas negara. Contohnya, Jabatan Kehakiman kita betulkan. Kalau dulu lantikan daripada orang politik, lantikan Tun Dr. Mahathir. Cadangan daripada Tommy Thomas. Lepas ni kita pastikan bahawa Ketua Hakim Negara orang yang betul-betul layak, bukan ada political inclination. Begitu juga dengan Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara, Ketua Pengarah, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPR, Ketua Governor Bank Negara. Saya cakap selepas ini kita akan ada Parlimen Select Committee. Kalau BN menang ni, tuan-tuan, Parlimen Select Committee, dalam tu ada PAS, ada UMNO, ada DAP, ada PKR. Mereka ni lah yang akan melantik, akan mencadangkan nama ketua-ketua agensi ni. Jadi saya kata selepas ini tidak ada lagi orang yang akan melindungi Hakim Nazlan. Hakim yang terang-terang SPRM mencadangkan supaya dia didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan.